Hai, nama saya Syed Kristina. Cita-cita saya nak menjadi seorang engineer. Sementara nak capai cita-cita, saya buat kerja lain dulu. Jadi model ni mencabar sebab saya suka makan. Ya, saya memang suka makan. Saya percaya makan selain untuk hidup menjadi terapi yang cukup membahagiakan. Lebih-lebih lagi kalau makanan tu sedap. Tapi kalau saya rasa saya terlebih makan, bercakap tentang makan, saya selalu tertanya-tanya, apa yang membuatkan sesuatu tempat tu jadi viral? Kenapa orang sanggup datang dari jauh untuk makan di situ? Dan kenapa ada influencer yang sanggup buat review makanan di situ? Adakah sebab pemasarannya hebat atau makanannya memang betul-betul terbaik? Atau ada kisah lain di sebaliknya? Mari ikut saya menerokai dunia gastronomi dalam Makan Viral. Syed selalu juga travel ke sana, ke sini dan Syed perasan setiap tempat Syed pergi mesti ada hidangan ikonik yang sinonim dengan masyarakat setempat. Kalau dekat Malaysia, Syed rasa makanan tu adalah nasi lemak, tak pun roti canai. Untuk episod kali ini, Syed nak bawa anda semua ke Kampung Baru untuk cuba makanan-makanan ikonik ni. Tapi sebelum tu, tak salah kalau kita nak jalan-jalan dulu dekat Kampung Baru. Jom! Terletak di tengah-tengah hutan konkrit Kuala Lumpur, Kampung Baru merupakan ikon masyarakat Melayu berdekad lamanya. Kebanyakan rumah dan kedai di sini masih utuh berdiri dalam keadaan asal. Berjalan di sini, rasa macam kita dalam kapsul masa. Ia mula menjadi penempatan Melayu terbesar melalui kurniaan tanah dari Sultan Selangor pada tahun 1899 iaitu Sultan Alauddin Sulaiman Shah Raja Muda Musa. Dengan keluasan 223 ekar, Kampung Baru pada asalnya meliputi 7 buah kampung. Setiap kampung mempunyai nilai budaya, binaan dan tradisi tersendiri. Walaupun dihimpit arus permodenan serta tekanan pembangunan semula dari pelbagai pihak, Kampung Baru tetap mengekalkan tradisi, terutamanya pada struktur binaan. Secara tidak langsung, ia menjadi tarikan pelancong dalam dan luar negara. Kalau orang sebut Kampung Baru kan, dululah orang akan ingat lontong. Lontong, makanan Padang, Minang, itu kira memang banyak lah dekat Kampung Baru sebab ramai orang Jawa kat situ kan. Special ni dekat sini nasi lemak dia like signature lah untuk Kampung Baru, like dia punya ni. And then kalau Seraya Seafood dia punya masakan siam dia tu sedap, like dia punya toye, like tom yum dia sedap kat sini. Kampung Baru kalau kita orang kalau office area sini, kalau lunch kita orang suka pergi kat kedai Mak Ipah. Makanan yang best kat Kampung Baru selalunya kat Cik Senar lah. Kat situ macam-macam makanan lah boleh makan kan. Selalu time weekend ke apa memang ramai. Tak sah kalau datang kat Kampung Baru tapi tak makan nasi lemak. Antara yang paling viral kat sini semestinya nasi lemak Wanjo. Beroperasi hampir 60 tahun lamanya, nasi lemak Wanjo diusahakan oleh sebuah keluarga selama 4 generasi. Apa rahsia di sebalik perniagaan yang mampu bertahan lama ni? Bersama Syed, pengurus nasi lemak Wanjo sendiri. Apa khabar Abang Zaid? Alhamdulillah sihat. Okey Abang Zaid, boleh tak cerita macam mana bermulanya nasi lemak Wanjo? Nasi lemak Wanjo, nasi lemak Wanjo ni ditubuhkan oleh nenek abang lah. Wanjo tu nama nenek abang. Dia ditubuhkan pada tahun 1963. Sampai hari ni macam adik nampak ni lah, masih tersegah lagi. Diteruskan oleh anak beranak Wanjo ni lah, kira pakcik-pakcik kepada abang. Sampai ke hari ni kita punya generasi yang masih membantu dalam nasi lemak ni sampai ke peringkat cucu dan cicit pun dah ada sekarang ni. Berpada sampai generasi keempat lah. Jadi kita menyambung lah legasi peninggalan arwah nenek kami ni lah, Wanjo ni. Bermula lah daripada tahun 63 lah sampai sekarang ni. Alhamdulillah kita masih dapat berdiri lagi kat sini. Dari hanya warung kecil ke macam mana? Daripada warung kayu tepi jalan sampailah yang dapat dilihat sekarang ni lah. Istimewanya hidangan utama di sini, nasi lemak dikukus sebanyak 3 kali untuk menghasilkan tekstur yang tidak melekit, berderai dan lembut. Special dia ada 2.
Pertama, nasi dia yang berderai dan lemak dan lembut. Dan kedua dia punya sambal lah. Biasa nasi lemak ni, dia nasi dengan sambal, dia punya dia punya kekuatan dia lah. Sambal kita dia punya rasa manis tak sangat, pedas tak sangat, sedang elok punya. Semua lapisan boleh masuk. Orang tua boleh makan, budak-budak boleh makan, pertengahan boleh makan. Jadi semua lapisan boleh terima dengan kita punya rasa sambal ni. Dianggarkan 40 kg bersamaan 800 hidangan nasi lemak wanjo terjual setiap hari. Kalau hari cuti, jumlah itu akan meningkat hingga ke 60 kg. Nama dia pun dah nasi lemak. Jadi yang paling penting ialah nasi dah lemak lah. Lemak dia tu. Lemak dia tu. Bila nasi tu kurang lemak, kita dah panggil nasi putih lah, tak panggil nasi lemak. Okay, kalau Syed tengok dekat sini banyak lauk. Lauk-lauk yang ada untuk side dish dia lah kira. Nasi lemak sendiri dah ada sambal, timun, ikan bilis. Apa lagi lauk yang ada dekat nasi lemak wanjo? Ada ayam goreng, ayam masak merah, ayam masak rendang, ada rendang daging, ada sotong, kerang, paru, bergedil, tempe, telur rebus dan telur goreng. Setiap hari dimasak? Setiap hari dimasak. Okey, ini macam sedap. Syed dah lapar juga ni. Boleh tak Syed nak cuba? Okey, boleh cuba dulu. Sekejap lagi Syed pilih sendiri. Okey, baik. Terima kasih bang. Sama. Menurut Zairul, sukatan santan memainkan peranan yang sangat penting dalam penghasilan nasi lemak kerana rasa lemak pada nasi itu datangnya dari santan. Okey, Syed dah pilih lauk dari nasi lemak wanjo. Syed ambil rendang daging, sambal kerang dengan ayam goreng berrempah. Kalau kita tengok kat sini, nasi dia cantik je kejadian sebab dia dikukus tau. Dia lain sikit dengan nasi lemak dekat luar ni. Lepas tu ada sambal, ada timun macam biasa dengan ikan bilis. Lepas tu kita boleh pilih either kita nak telur rebus ataupun telur goreng. Jom kita rasa dulu nasi dia. Nasi dia pun berlemak. Boleh rasa santan yang dipakai tu banyak. Selalunya kan nak makan nasi lemak yang santan yang cukup. Lepas habis makan kita rasa nak tidur tau. Confirm kejap lagi Syed nak tidur. Okay, jom kita makan dengan sambal pula. Syed suka makan sekali dengan telur. Kita ambil ikan bilis. Kita ambil timun. Bismillah. Sambal dia walaupun manis, dia di counter balik dengan rasa pedas tu. Jadi cukup rasa pedas, manis, lepas tu berlemaknya nasi tu. Dan ikan bilis dia kalau anda tengok pun anda boleh tahu sangat rangup. Sekarang Syed nak rasa lauk dia pula. Kita ada sambal kerang. Kalau makan nasi lemak ni selalunya memang orang makan dengan kerang kan? Kita ambil sambal kerang je lah, tak payah ambil sambal nasi lemak. Nah, berbeza dengan sambal yang dia dah kasih, sambal kerang ni sedikit pedas, di counter dengan rasa manis kerang tu sendiri. Kerang dia sangat besar tau, A+. Sekarang kita rasa ayam pula. Ayam goreng berrempah ni pun antara favourite Syed kalau makan nasi lemak. Kena ambil dengan dia punya crunchy. Ni favourite Syed. Sebab apa tau? Kita boleh rasa rempah dia cukup. Lepas tu rangupnya ayam goreng tu. Dan isi dia lembut. Kalau goreng terlampau lama digoreng, isi dia akan keras tau. Walaupun dia dah sejuk tapi masih lembut. Okay, sekejap lagi kita sambung lagi makan. Kita makan rendang daging dia pula, okey? Lembut. Carik macam tu je. Saya makan ni dulu. Memang daging dia cair di mulut, lengkap dengan rasa pedas, rasa masin dia cukup dan tambah pula dengan makan dengan nasi. Kalau sebelum ni Syed dah cuba nasi lemak wanjo, kali ni Syed nak bawa anda semua untuk cuba roti canai legend di Gerai Pak Hassan. Jom. Kesukaran hidup di kampung membuatkan Abu Bakar Muhammad atau lebih dikenali sebagai Pak Hassan mengambil keputusan untuk keluar merantau demi mencari rezeki. Ketiadaan wang bukanlah penghalang untuknya.
Tahun 1966 menyaksikan satu penghijrahan besar buat Pak Hassan apabila dia nekat berbasikal sejauh lebih 200 km dari kampung halamannya di Bota Kanan Perak ke Kuala Lumpur. Itu asal mula sampai Kuala Lumpur. Memang sebelum tu memang nak berazam untuk merantau lah. Yalah, orang muda dulu. Jadi tak nak berantau pun masa tu kerja kampung bukan ada hasil pun kan. Jadi yang ada sebuah basikal bapaknya, ambil basikal bapak lah kayu. Pada bulan Ramadan pertama tu kayu basikal tu pada hari pertama sampai Slim River daripada Bota Kanan lalu melalui Ipoh sampai Slim River. Buka puasa dan bermalam di Masjid Slim River. Esok pagi selepas sahur kayu balik sampai KLL tengah hari. Jalan Tuan Kut masa tu Jalan Batu Road nama dia. Itu punca sampai KL. Masa tu belum ada kedai lagi. Kita kena bekerja lah. Katalah kita masa tu budak-budak muda kan. Bila merantau tu memang cari pengalaman tak ada. Jadi kita bekerja dengan orang lah. Masa tu ada kita sampai Kampung Baru bekerja dengan satu kedai nasi Minang. Daripada pagi sampai ke malam pun atau kadang-kadang tu sampai petang aja. Jadi kita bekerja tapi kita cari apa pengalaman tu. Hasil perkongsian bersama bapa mertuanya, Pak Hassan mula berniaga di sekitar Kampung Baru pada pertengahan 70-an. Saya setujulah kongsi berniaga. Jadi kita dapat ambil pengalaman bapa mentua dengan kita pun ada pengalaman sikit-sikit lah, tak banyak. Jadi berniaga lah. Tapi bukan di sini, tapi jarak tempat lain lah. Macam ni nombor kedai dia 45 kan. Mana sana kat sebelah sana dia duduk 55. Kemudian dia orang nak pakai tempat tu pergi ke nombor 60. Lepas tu pergi nombor 73. Lepas tu sampai 67 macam tu nombor dia. Pada awalnya, lokasi perniagaan Pak Hassan kerap bertukar. Hinggalah pada tahun 1993, dia mula berniaga di sini hingga ke hari ini. Kemudian dah sampai kat sini, macam mana entah kita dah kena notif pindah apa semua. Jadi saya hubungi pihak surau untuk dapatkan kawasan depan ni. Masa tu tahun 93. Jadi 93 sampai sekarang lah niaga. Masa tu OT tak banyak laku pun. Habis tinggi pun dalam 10 kilo macam tu je lah. Nasi lemak pun ada, nasi lemak mama buat lah. Okey lah tu. Betul lah orang kata, Kampung Baru dan nasi lemak berpisah tiada. Gerai Pak Hassan juga terkenal dengan nasi lemaknya yang padu dengan pilihan aneka lauk yang pelbagai. Cuma di sini, selain nasi lemak, ada satu lagi menu yang menjadi sebutan ramai. Roti canai bersama kari kaki ayam. Jadi bila kita dah mula jual kaki ayam tu, jadi pelanggan suka. Bila ada jadi pergi pasar, tak apa. Masa tu harga murah lagi. Masa tu harga 70 sen aja. Tetapi bila dah lama kelamaan, sekarang ni dah jadi RM4. Daripada 70 sen. Jadi sebelum masa 70 sen, Pak Hassan bila dia orang makan roti tak payah kaki ayam tu. Tapi lama kelamaan kita terpaksa pasal kos dah tinggi, terpaksa naikkan sikit untuk menampung perbelanjaan. Buat masa ni pesan dengan mama apa semua, kita bertahan dulu. Dia punca dia macam kalau kita boleh katalah kita jual roti tu kita kekal RM1. Tiba-tiba kita nak naik RM1.50. Pelanggan kurang ke lebih? Sama. Kurang. Dia kurang. Jadi kita kalau kekalkan harga RM1 tu, pelanggan tu dia bertambah tau. Okey, Pak Hassan, dekat sini ada banyak menu lain kan? Macam nasi lemak, bubur juga. Tapi ramai yang suruh Syed datang ke sini untuk cuba roti dekat sini. Apa yang buat roti dekat gerai Pak Hassan ni special sebenarnya? Yalah, itu yang saya cakap tadi. Dia kalau kita jual roti saja, tak ada kuah kaki ayam dengan tulang tu sekali, ada kurang. Itulah penariknya. Kurang sama tu, kurang sambutan dia kurang. Ada yang kurang menarik tu. Kalau kita ada kaki ayam, dia kadang-kadang pelanggan ni dia bukan kira harga sangat, dia teringin nak makan ke. Macam contoh hari Sabtu, hari Ahad, dia kata nak bawa anak-anak datang. Anak-anak dia pun suka makan kaki ayam. Kalau hari Sabtu, sebabnya hari Sabtu dengan Ahad kita jual roti tu lebih daripada hari biasa.
Okey, Pak Hassan, kalau cakap pasal roti pula, apa yang buat roti tu special ataupun sedap sebenarnya? Yang roti sedap tu kita tak tahu sebenarnya. Kita tak tahu kata kita roti kita tu sedap. Hanya pelanggan yang tahu. Kita tak tahu apa pun. Yang kita tahu kita siapkan roti canai. Bersama anak-anak buah kita jaga macam masak tu, kita jaga tebalkan, jangan bagi tebal, nipis. Kita hanya menyediakan sahaja. Resipi itu saya ni anak mamak. Jadi bila buat kari tu dia macam mamak sikit lah. Itu dia punca dia pun. Kata kaki ayam kan, biasalah kita, biasa je pun. Bukan kata sedap sangat pun. Okey, boleh tak Syed nak cuba roti biasa dengan kuah special tu? Boleh tak Syed nak cuba? Sekarang? Sekarang boleh. Okey. Terima kasih. Okey Pak Hassan, inilah kuah yang special tu. Ayam ni memang boleh cedok sendiri ke macam mana? Syed tengok ada orang cedok. Kalau kita dah hantar depan tu, kalau pelanggan lah, dia cedok sendirilah. Oh, tak kisah ambil banyak mana ayam? Tak kisah ambil ayam banyak mana? Harga dia. Tengoklah kita sekarang ni bila pergi kat kaunter, tengok banyak mana dia angkat. Kita boleh kerja RM1, RM2. Kalau pinggan besar, macam ni, kira pinggan lah. Kalau mangkuk, kecil je. Kalau macam ni, dia dah RM2.5 macam tu lah. RM2.5 sahaja. RM2.5 sahaja. Okey, saya nak cuba roti. Roti kosong dulu, nak makan. Bismillah. Makan Pak Hassan. Sangat gebu. Rangup dia ada di situ, tapi gebu. Tapi saya nak rasa kuah dia, sekali dengan kuah. Kuah ni yang special, yang buat Pak Hassan famous. Rasa dulu. Okey, bismillah. Nak ayam sikit. Patutlah famous. Kuah dia lain sikit lah dari tempat lain. Dia ni adalah kuah dalca. Kuah dal. Ada dal lah. Lepas tu bubur ayam. Iyalah, bubur ayam dengan tulang dengan rangka tu. Itu lah. Selalunya kalau kita makan dekat kedai mamak ke apa, dia macam kuah dal kosong kan. Ni ada protein cukup. Rempah dia penuh dan juga manis, masin semua cukup. Pedas-pedas dia sikit je. Lepas tu kita makan pula dengan roti. Roti dia rangup. Pagi-pagi kan, datang dengan keluarga, memang best. Pagi-pagi masih sejuk-sejuk, makan lauk yang macam panas-panas ni. Memang akan tambah 2-3 roti. Selalunya berapa roti pelanggan makan sekali? Terulang pada pelanggan lah. Kadang-kadang 1, kadang 2. Itu biasalah. Selalu sebelum orang pergi kerja makan lah kat sini. Ya? Selalu orang sebelum pergi kerja makan dekat sini. Ya, macam tu lah. Banyaklah isi dia. Dan hanya RM2.5 banyak ni. Berbaloi. Kat mana nak dapat? Syed sangat teruja dengan cabaran episod kali ni. Selalu kita tengok orang buat di kedai makan, ada juga kita tengok dalam TV. Hari ini, Syed nak cuba teba roti canai sendiri. Okey, sekarang ni Zul akan ajar Syed cara nak teba roti. Macam mana mula-mula, Sus? Okey, first kita ambil tepung ni. Kita letak sini. Sesakan tangan jari kita ni dengan minyak. Kemudian kita ratakan dia. Bagi dia lebar sikit lah. Okey. Satu tangan belah atas, satu tangan belah bawah. Okey, kita angkat belah atas dan belah bawah dia. Okey. Kita layangkan dia. Masa kita layangkan dia tu, dia akan diikut sekali kita punya tapak tangan bergerak tu. Kemudian dia akan jadi besar. Okey. Okey. Alright. So, barulah kita lipatkan dia, kita letakkan sikit minyak. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadilah dia. Oh, macam tu je? Ya. Dia macam tu je. Belagak. Okey, kejap. Ini tepung. Okey. Minyak. Penggunaan minyak penting dalam memastikan kelembutan dan keanjalan setiap roti yang ditebak. Selain roti, tangan penebar pun kena lembut. Bukan senang nak jadi penebar roti canai. Satu tips yang Syed belajar daripada Pak Hassan, untuk menjadi penebar roti canai yang bagus, belajar tebak guna kain dulu. Okeylah. Berapa Zul nak bagi saya markah ni? Yang ini kalau untuk beginner, saya katakan 5/10 lah. 5/10? Sebabnya biasa kalau saya ajar orang yang baru nak buat,
dia memang tak boleh nak masuk. Selalunya memang kena pakai towel dulu lah. Kalau saya lebih suka dia tengok macam mana. Kalau ada orang lain dia mungkin dia training guna tuala. Sebab saya macam saya sendiri, saya umur 5 tahun saya dah tengok macam mana ayah saya buat. Patutlah pro. Okey Zul, terima kasih banyak-banyak. Baik, sama. 3 perkara yang Syed belajar pada hari ini. Pertama, kita seharusnya menghargai budaya dan warisan negara kita. Sebagai contoh, Kampung Baru di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur masih menyajikan makanan-makanan tradisi negara kita. Kedua, dari nasi lemak wanjo, Syed belajar bahawa keberanian dalam membawa kelainan itu sangat penting dalam perniagaan kita. Sebagai contoh, nasi lemak wanjo menyediakan nasi lemak kukus yang berbeza dengan kedai-kedai lain. Dan yang ketiga, Syed belajar dari gerai Pak Hassan bahawa kegigihan mampu mengubah nasib kita. Sebagai contoh, Pak Hassan berbasikal dari Bota Perak ke Kuala Lumpur untuk mencari rezeki. Minggu depan kita nak ke mana pula? Kalau anda ada cadangan yang menarik, jangan lupa untuk DM Syed di Instagram. Kita jumpa minggu depan dalam Makan Baru. Bye!